Pada hari ini saya sangat gembira kerana pada hari ini akhirnya kita dapat menjalankan satu langkah awal yang kita pada mulanya kita ingat susah untuk dilaksanakan, tapi alhamdulillah kita dapat laksanakan, yang mana ini sebenarnya adalah menyahut seruan Yang Berhormat Menteri, yang mana Menteri mahu kita memudah dan mempercepatkan proses dana DKD ini. Dan apabila pada pagi ini kita telah pun menyerahkan surat tawaran sebanyak 23 syarikat yang bernilai 7.2 juta ringgit. Dan sebab itu saya tadi saya merayu, saya berharap, dan dalam masa yang sama saya mengarahkan supaya semua penerima surat tawaran tersebut memulakan kerja-kerja penggambaran, yang mana ini adalah merupakan langkah awal kita untuk membantu industri ini. Terutamanya penekanan Menteri adalah kepada kru-kru di belakang tabir, dan dengan 7.2 juta ini kita yakin ianya dapat membuka sedikit peluang perniagaan dan pendapatan kepada pekerja-pekerja dalam industri perfilman ini, insyaAllah. Beza. Dia mengikut diorang punya proposals. Macam dokumentari ada kepelbagaian dia. Tapi in total cost, seperti mana Tuan Pengurusi kata tadi lah, 7 million punya cost. Total cost for 23 projek yang turun. You just imagine, kita nak dalam masa sebulan 2 ni, 7 juta ni dibelanjakan habis. So that the ground will start to get the activities. Maknanya seperti mana yang YB Menteri sentiasa concern, daripada jurugegas hinggalah ke jaringan dia ke stesen TV. So this jaringan tu yang kita sekarang kena take care. Kriteria itu adalah kita dalam proses pemilihan kita ada panel. Kita diorang kena pitching dan kita ada panel yang akan menentukan kriteria-kriteria yang diorang nak, dan dia berbeza. Dia lain syarikat, lain kriteria yang kita lihat, kerana dia bukan saja kita lihat daripada sudut konten dia yang dia pitch, tapi kita juga tengok kemampuan syarikat itu untuk melaksanakan konten tersebut. Kerana kita juga ada banyak kes sebelum ni, apabila pitching konten nampak cantik tapi kemampuan syarikat tu tidak dititik beratkan, end up projek tu tak jalan juga. So kali ini kerana macam saya cakap lah, Tuan Pengerusi punya mandat daripada YB Menteri iaitu menggerakkan produksi start bermula. Jadi salah satu kriteria lah kita akan ambil produksi yang kita tahu mereka boleh perform dan mereka boleh pastikan projek tu terlaksana. Kita tidak mau delay lagi lah. Dia pemantauan tu of course lah, itu memang salah satu daripada skop finansial. Sebab tu kita ada bahagian pelesenan dan pokok kuasa pun akan ada. Dia macam mana diorang dapat dana daripada finans, sistem proses pelaksanaan syuting tu tetap sama. Mana mereka tidak lari daripada pemantauan yang dibuat oleh finans. Cuma bezanya kali ini ada pemantauan daripada unit dana itu juga, untuk pastikan bahawa mereka melaksanakan seperti mana yang mereka pitch. Dan cuma kali ini kita ada tambah sikit lagi, dia punya perketatkan lagi, kerana seperti mana yang Tuan Pengerusi saya cakap tadi lah, kita nak mereka syuting dalam masa terdekat. Kalau mereka delay, kita mungkin akan mengambil satu tindakan untuk menarik balik pemberian dana itu pada mereka. Kalau mereka delay tanpa sebab-sebab yang munasabah atau sebab-sebab yang tak boleh kami terima lah. Kerana hakikatnya di finans kita bertanggungjawab bukan hanya pada penerbit, tapi kita juga bertanggungjawab kepada sehingga jaringan-jaringan di bawah sana. Jadi untuk kita membantu produksi, untuk kita membantu kru-kru di bawah sana, penerbit kena melakukan penerbitan. So kalau penerbitan itu didelay, jadi agenda kami akan tak sampai lah. So jadi kita amat menitik berat kali ini, dan kita amat strict kali ini kepada penerbit yang mana yang dah terima dana, yang dah terima surat tawaran, pastikan mereka melakukan penerbitan itu secepat mungkin yang mereka mampu. Ini memang kita ada penurunan dana seawal sebelum mereka mulakan penggambaran. Okey, saya lain sikit bukan pasal dana hari ini, tapi mengenai pasal PFM. Baru ni PFM ada keluar kenyataan yang diorang risau
dengan penerbit filem yang tak mahu tayang filem di Pawagam. Okey. So apa mungkin Fina sudah ada penyelesaiannya ataupun mungkin ada perancangan untuk menyelesaikan isu macam tu? Ada kita ada in fact kita ada juga seperti mana yang you all maklum, kita ada pernah turun Pawagam kan untuk pemantauan SOP di Pawagam. Memang kita sudah sedia maklum bahawa cabaran utama kita apabila nak mulakan sektor Pawagam ini adalah keyakinan penonton untuk menonton di Pawagam. Jadi kita sudah melaksanakan beberapa langkah yang mana kita yakin it's a matter of time penonton akan datang balik ke Pawagam, dan dalam masa yang sama juga kita juga akan melancarkan ada beberapa plan-plan di mana kita tak boleh mention lagi hari ini di mana plan stimulus plan juga untuk sinema di dalam untuk mereka juga perlu dibantu bagi mereka boleh membantu filem-filem tempatan untuk ditayangkan di Pawagam mereka. So perbincangan juga daripada dengan Jawatankuasa Wajib Tayang pun telah kami laksanakan, dan juga persatuan-persatuan pemamer pun telah kami laksanakan, di mana kita merangka beberapa plan supaya filem-filem tempatan yang akan ditayangkan itu dia ada packages yang berbeza daripada sebelum. Mana kita tidak ikut skim-skim yang sebelum-sebelum ni sebab kita sedar bahawa ia harus berbeza. Kan, contohnya bagi saya contoh, kalau dulu skim dia tayangan dia X amount of hari, mungkin kali ini kita akan berlanjutkan lagi, kita memanjangkan lagi tayangan itu supaya mereka boleh recoup dorang punya cost of production. So it's a matter of time kita akan ada lagi engagement dengan pemamer dan juga penerbit-penerbit filem supaya mereka mungkin kena faham modul yang kita nak perkenalkan di dalam post-COVID punya modul, kerana modul itu akan menentukan keyakinan mereka. Okey, memang kita tak nafikan awal-awal tu memang sedikit slow lah, itu yang tetapi kita lihat trend tu semakin hari semakin bertambah. Dan alhamdulillah macam saya cakap, isunya sekarang ialah dia kadang-kadang isunya adalah macam chicken and egg lah, antara telur dengan ayam kan. Orang nak ke Pawagam tak ada konten, orang nak letak konten kat Pawagam takut tak ada orang. So jadi di situ kita kena tackle. Di situ the challenges yang Finas kena tackle isu kat sini. Tapi daripada sudut keyakinan penonton itu kita boleh nampak trend keyakinan penonton ke Pawagam tu makin meningkat. Jadi bila keyakinan itu datang, mana itu satu kelegaan pada kami. Dan kita memang macam dari pihak Finas, kita juga akan berjumpa dengan pemamer dalam masa terdekat ini untuk tengok balik data-data 2 minggu yang pertama, dan kita akan announce satu lagi packages yang kita akan announce kepada penonton-penonton di luar sana. So perkara ini memang Finas dengan pihak Pawagam memang bekerja rapat lah. Sebenarnya untuk tempoh 6 bulan ini sehingga hujung tahun, banyak sebenarnya program-program yang telah pun kita rancangkan, dan insyaAllah saya ingat setiap minggu kita akan umumkan lah. Tapi matlamat dia memang itulah, kita nak menjana pekerjaan, nak menjana pendapatan, dan itu sebenarnya adalah arahan daripada PM sendiri sebab PM nak tengok, sebab kita kena ingat menjelang September ini keadaan ekonomi lebih gawat, yang mana moratorium tu akan ditarik balik, dan masa itu kita akan tengok kesan ekonomi yang baru. Sebab tu kita nak speed up sekarang. Mana yang kita boleh buat, kita percepatkan untuk membantu kita di industri perfilman lah yang kita bantu dan ini merupakan sumbangan kita kepada kerajaan Dan dalam masa yang sama juga kita juga sedang menilai industri muzik juga, dan kita tengok dekat mana kita boleh memberi bantuan yang sama, insya-Allah. Mesyuarat ahli lembaga memutuskan untuk mewujudkan Jawatankuasa Khas Sementara Muzik. Satu, pengecualian itu adalah untuk Sabah dan Sarawak. Pengecualian lesen, maknanya untuk Sabah dan Sarawak, kita melanjutkan lagi tempoh pengecualian untuk diorang memohon lesen selama lagi 2 tahun, iaitu diorang punya 50,000 paid up capital tu kita dikecualikan lagi, dan diorang boleh apply melalui enterprise pun boleh. Tapi ada kriteria-kriteria yang diorang kena ikut lah. Itu hanya untuk Sabah dan Sarawak saja yang pengecualian. Semenanjung kita ikut Sabah. Pasal Sabah dan Sarawak kita dalam proses untuk merancangkan membina industri kreatif mereka di sana. Sebab kita sedar data menunjukkan bahawa pembangunan mereka di Sabah dan Sarawak masih lagi tidak sampai ke tahap yang di Semenanjung. Jadi untuk kita mengerancang dan menggalakkan, kita bagi all this pengecualian supaya kita nak menarik lebih ramai pelabur-pelabur di Sabah dan Sarawak untuk membuka production house di Sabah dan Sarawak.